Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, diminta saudara-saudara berhenti daripada berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, kerana menurut tujuan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun memperingatkan sahabatnya dengan perkataan diam saja sekalipun, maka saya fikirlah paling makna. Maka dari itu diamlah dan dengarlah dengan taat, mudah-mudahan dan dapat taufik dari saya. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini akan menyentuh berkenaan tajuk memelihara masalah agama melalui tauhid. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah merupakan salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijaksana dan mahir berkaitan dengan ilmu hukum hakam Islam. Ketika risalah Islam tersebar dengan meluas di seluruh wilayah Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ingin menghantar salah seorang daripada sahabat baginda ke negeri Yaman bagi tujuan memimpin dan mengajar orang-orang Islam di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Sayyidina Muaz bin Jabal, bertanya beberapa soalan untuk menguji bagaimana beliau ingin mengeluarkan sesuatu hukum. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Haris bin Amr radhiyallahu anhu yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, dengan apakah kamu akan berhukum? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah. Baginda bersabda lagi, sekiranya yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muaz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Imam Al-Tirmizi. Kisah yang berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Muaz bin Jabal ini adalah merupakan satu panduan yang sangat besar kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menguji kelayakan Sayyidina Muaz dalam menyampaikan dakwah, walaupun baginda mengetahui kemampuan ilmu yang dimiliki oleh sahabat baginda itu. Setelah berpuas hati dengan jawapan daripada Sayyidina Muaz, maka baginda pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan mengutuskan beliau untuk menjadi wakil baginda di negeri Yaman. Menerusi peristiwa ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita supaya memperhatikan daripada setiap sesuatu bahagian dalam ilmu agama itu harus diambil dan dipelajari. Adakah ilmu agama itu boleh diambil daripada mana-mana orang yang dirasakan layak hanya dengan kemasyhuran atau gelaran dan pangkat yang mereka miliki? Atau agama itu boleh diambil daripada mana-mana orang yang tidak diketahui latar belakang kelayakannya? Kesemua ini adalah merupakan perkara yang penting untuk kita lihat di dalam kehidupan beragama. Begitu juga ketika menerima apa-apa juga berita dan khabaran yang disampaikan kepada kita, sewajarnya sebagai umat Islam kita wajib melakukan tabayyun atau mencari kepastian di dalam sesuatu berita yang disampaikan. Hal ini supaya kita tidak tersalah sangka dan membuat keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Perkara ini telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka selidiklah, yaitu untuk menentukan kebenarannya, agar kamu tidak mendatangkan musibah kepada suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu yang ingin mengenainya, sehingga akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, adalah menjadi tanggungjawab ulil amri ataupun pihak berkuasa untuk memastikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam ini dipelihara dan dijaga dengan baik. Keputusan pihak berkuasa agama untuk meletakkan syarat tauliah dan kebenaran mengajar kepada mana-mana orang yang berhasrat untuk mengajar agama Islam di negeri ini adalah merupakan ruh yang diambil daripada contoh perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
Rasulullah SAW sendiri adalah insan yang sangat teliti ketika ingin menghantar Sayyidina Muaz ke negeri Yaman. Walaupun baginda sangat tahu mengenai keilmuan sahabat baginda itu. Maka sebab itulah, setiap orang yang ingin menyampaikan ilmu agama perlu melalui beberapa proses tapisan untuk melihat kelayakan, kemahiran, kemampuan dan penguasaan ilmu sebelum diberikan tauliah. Di negeri Johor ini, urusan mengajar dan memberi syarahan agama Islam telah diletakkan di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagaimana dinyatakan pada pasal 118 kurungan 3 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 yang menyatakan bahawa majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk memberikan tauliah bagi maksud pengajaran agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam dan untuk menarik balik tauliah itu. Secara dasarnya, mana-mana orang yang berhasrat untuk mengajar dan memberi syarahan agama Islam di negeri Johor ini hendaklah memiliki tauliah yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Penilaian utama terhadap mereka yang layak untuk mendapat tauliah ini adalah berdasarkan kepada fatwa Negeri Johor yang diwakilkan pada 25 Oktober 2016, iaitu adalah ditetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor Darul Ta'zim mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akidah berpadukan kepada mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Syariat berpadukan kepada mazhab Al-Imam Al-Syafi'i. Walau bagaimanapun, tiga mazhab yang muktabar yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali boleh dirujuk dan digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Dan dari segi tasawuf, hendaklah berpegang kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Al-Ghazali. Walau bagaimanapun, mazhab tasawuf muktabar yang lain boleh diamalkan selagi ianya tidak bertentangan dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya keperluan untuk seseorang itu mempunyai tauliah bukanlah bertujuan untuk menghalang atau menyusahkan pembelajaran agama. Sebaliknya, ia adalah merupakan langkah pengawalan bagi memenuhi maqasid syariat dari segi memelihara agama Islam, yaitu hifzuddin. Keperluan untuk memelihara agama Islam pada zaman ini adalah merupakan perkara yang sangat penting, lebih-lebih lagi pada zaman yang serba canggih ini. Walaupun pada hari ini manusia sangat mudah untuk mendapatkan apa juga maklumat melalui berbagai sumber, namun ingatlah, bagi tujuan belajar dan mengajar ilmu agama, kita harus mendahulukan mana yang lebih utama di samping memelihara adab ilmu. Syarat-syarat yang diletakkan oleh pihak berkuasa agama ini adalah amat penting supaya tidak berlaku penyebaran ajaran yang bercanggah dengan amalan agama umat Islam di negeri ini ataupun berlaku penyelewengan. Ulama hadis seperti Al-Imam Muslim sendiri pernah menukilkan sebagaimana dalam pendahuluan kitab sahihnya kata-kata yang masyhur daripada seorang ulama, yaitu Muhammad Ibn Sirin, yang bermaksud, sesungguhnya ilmu yang dipelajari ini adalah agama. Maka kamu lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu itu. Menurut Enakmen Kesalahan Jenayah Syariat Negeri Johor tahun 1997 menyatakan bahawa mereka yang melanggar pasal 11, yaitu mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib sekali lagi ingin mengingatkan bahawa kewajiban memelihara agama ini adalah terletak di atas bahu kita.
semua yang beragama Islam, syarat tauliah yang dikenakan oleh pihak berkuasa agama di negeri ini tidak lain adalah demi memastikan hanya mereka yang benar-benar layak saja dibenarkan untuk mengajar agama Islam di negeri ini. Tindakan ini juga mampu untuk mencegah fahaman yang bercanggah daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya mengelak daripada menimbulkan suasana yang tidak tenteram, berunsur pecah belah dan melanggar amalan beragama yang telah sekian lama diamalkan dalam masyarakat di negeri ini. Sesungguhnya niat yang baik juga memerlukan pelaksanaan yang baik. Di samping keazaman untuk menyampaikan risalah ilmu dengan penuh damai dan harmoni, semoga kerjasama dan persamaan yang erat dari semua pihak mampu untuk menjadikan majlis ilmu agama di negeri ini subur dan membawa kebaikan kepada semua dan bukannya menjadi pintu fitnah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya menyeru kepada agamanya dengan cara yang baik, lemah lembut, penuh hikmah dan tanpa kekerasan. Hal ini sebagaimana firman-Nya menerusi ayat 33 daripada surah Fussilat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengesal dan mematuhi perintahnya, dan dia sendiri mengerjakan amalan yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah daripada orang Islam yang berserah sepenuhnya kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موافق طاعين ووفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإقاما لمن جحد به وكفره. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصل عين بنظر وأذن بخبر. أما فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahwa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat pula sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yaitu memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya, serta ucaplah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyertai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apabila kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khususnya kepada Abdul Hamid Syari'ati, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim bin Almarhum As-Sultan Iskandar, kepada Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zain Sofia bin Almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tunku Mahkota Ismail bin Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, dan Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Tengku Iskandar ibn Tengku Ismail, Raja Muda Johor, putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhzul kafarata wa mubtadi'in sayyi'at wal musyrikin wa kull man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farij humum al-muslimin wa qid-dayn 'ala al-madinin wa ahsin khalas al-masjunin waj'al hadha al-balada aminan mutma'innan rahiyan wa sa'ir bilad al-muslimin. Amin ya rabbal alamin. اللهم اقض بالسلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة